Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Nombor 22. Kat sini kalau kamu tengok, bundarkan kepada 3.0297 betul kepada dua angka bererti. Dua angka bererti ni mudahlah, kan? Kita ambil kat sini 3.0297. Yang ni pun kita pernah buat dalam kaji sikit lah pasal angka bererti, iaitu angka yang kita kira ertinya daripada kiri. Ertinya daripada kiri. Contoh macam ni, angka bererti, ini angka bererti yang pertama dan sini ada angka bererti yang kedua. Kedudukan ni. Kan? Jadi kemudian kita hanya ambil dua orang ni, baru kita tengok orang sebelah dia perlu tambah satu ataupun tidak. Dan bila kita tengok dua tak perlu tambah satu. Kalau nombor tu 5 ke atas, kan, kita kena tambah satu, kan? Iaitu lebih besar atau sama dengan 5, 6, 7, 8, 9 kena tambah satu. Jadi yang ini jawapan kita untuk dua angka bererti adalah 3.0. Yang ini mudah je angka bererti, kena ingat. Dia ambil daripada kiri ke kanan. Okey. Kosong juga termasuk jika nombor satu bukan kosong. Nampak? Maksudnya kalau nombor satu ni bukan nombor kosong, selepas dia kosong dikira. Tapi kalau mula-mula kosong tak kira. Contoh macam ni, 0.01. Yang ini tak kira, ni tak kira, ini baru angka bererti yang pertama. Ini kita panggil dia, kalau nombor ni adalah satu angka bererti sahaja. Kan? Tapi yang ini sebab yang pertama tu dah ada nombor, jadi yang kedua tu kosong dikira. Itu kena ingat. Jadi jawapan dia kat sini A. Simple je soalan ni. Okey. Jadi saya harap jangan salah lah dalam exam nanti, kan? Okey. Nombor 23 pun best. Nombor 23 nombor piawai. Tekan kalkulator je. Cuma kadang-kadang kita tengoklah kalkulator bagi jawapan macam mana. Ya. Kalau dia minta 3 angka bererti macam mana? Yang ni. 3 angka bererti. 3 angka bererti maksudnya 3.0297 123. Nampak? Bila 3, perhatikan orang sebelah dia. Orang sebelah dia ada lebih pada 5. Jadi kena tambah 1 macam tu. Jawapan kita 3.03. Ini kita panggil dia 3 angka bererti. Boleh ya? Okey. Jadi nombor 23 kat situ tekan kalkulator je terus. Kamu tekan kalkulator, kamu ambil kalkulator, kamu tekan. Macam mana kamu tekan lah. Dia tak kisah sebab nanti jawapan dia ada setengah kalkulator dapat terus macam ni. Kalau dapat terus jadi cantik. Kalau tak dapat macam tu, kita tengok apa jawapan dia. 0. Ada 5 kosong. 1, 2, 3, 4, 5. 812 tolak dengan 3.94. Darab 10 kuasa negatif 7. Okey, macam kalkulator saya dia bagi jawapan ni. So ini dia bagi jawapan 0.000000. Macam tu. Itu jawapan yang dia bagi. Okey. Jadi kat sini ini nombor biasa. Nombor dalam perpuluhan. Kita perlu tukar kepada benda ni. Kita panggil dia ini nombor piawai. Nombor piawai. Okey. Nombor piawai ni, ini kita panggil nombor piawai. Nombor piawai. Nombor piawai ni dia terdiri daripada dua bahagian nombor. Yang pertama, letak A darab dengan 10 kuasa N. Ini kita panggil nombor piawai. Yang mana A kita ni, dia mesti berada di antara 1 hingga 9. 1 hingga, bukan 1 hingga 9. Kita panggil dia 1 hingga 10. Sebab 9.999 boleh. 1 hingga 10. 1 point something sampai 9.9 point something. Nombor ni A kita. Okey. Yang ini N ni adalah kuasa dia. Kalau kuasa dia ada dua jenis. Satu positif, satu negatif. Okay. Kalau positif biasanya kita panggil nombor dia besar. Kalau negatif biasanya kita panggil dia perpuluhan 0.00 something. Itu negatif. Nombor dia kurang pada 1 lah. Jadi kat sini macam mana nak cam dia? Cam dia senang je. First kali dia dapat macam ni. Langkah pertama, A kita mesti
1 sampai 10 saja. Jadi kat sini nombor yang kita ambil kat sini adalah 7.726. Ni kita ambil akan jadi A dia adalah 7.726, letak titik dia kat situ. Okey. Sekarang kerja kamu kalau untuk macam ni kita panggil dia kuasa negatif. Kuasa negatif kamu hanya perlu kira kosong dia. Kira kosong dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia ada 6 kosong maksudnya dia darab 10 kuasa negatif 6. Macam tu je. Siap jawapan kita. D. Ini nombor piawai kuasa negatif. Berulang balik tak cikgu? Okey. Jadi saya bagi 2-3 contoh kat sini contoh ni kalau kuasa negatif. Kuasa negatif senang Kalau saya bagi kamu 0.000 3125 macam tu. Jadi apa kita buat? Langkah pertama kita akan ambil nombor ni. Kita akan ambil nombor depan saja sebab dia kata nombor dia mesti 1/10. Jadi saya akan ambil nombor ni saya letak dia akan jadi 3.125 nombor. Lepas tu kena tukar jadi darab dengan 10 kuasa. Kuasa dia berapa? Kena tengok bilangan kosong. Bilangan kosong kat sini 1, 2, 3, 4. Jawapan kita akan jadi apa? Negatif 4. Okay. Kalau kamu tekan kalkulator yang ini, dia akan bagi ni balik. Nampak? Itu kita panggil nombor piawai. Okay. Kalau dia bagi nombor besar pula, contoh saya bagi kat sini 4132000. Ini lain. Ini nombor dia adalah nombor besar, kita panggil nombor besar. Ni 4 juta lebih ni, 4 juta. 4 juta macam mana kita tulis 4 juta? Kita ambil dulu titik dia. Nombor yang pertama kita ambil 4. Jadi kita ambil 4.132 darab dengan kat sini kita kena kira titik perpuluhan yang kita letak dekat 4 tu sampai ujung. Ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi maksudnya 10 kuasa 6. Nak test jawapan betul tak betul, ambil kalkulator, tekan ni dapat ni balik. Macam tu. Okay. Kadang-kadang dia bagi simple je, dia test kamu. Dia akan ubah sesuai soalan tu kepada soalan yang paling simple tapi boleh menyebabkan pelajar silap. Contoh dia bagi macam ni. 32.5. Nampak? Tukar kepada bentuk piawai. Jadi bentuk piawai kita kena ambil apa? 32 tak boleh. Kita tetap kena jadikan dia 3.25. Darab 10 kuasa berapa? Okey. Jadi macam mana nak ambil? Kat mana 3.25? Sini. Nampak? Jadi berapa jaraknya titik dengan titik yang asal? 1 saja. 1 saja maksudnya jawapan kita 10 kuasa 1. Itu cara kita tukarkan nombor kepada piawai. Yang negatif senang. Negatif kira kosong saja. Yang positif biasanya agak keliru sikit. Cikgu, boleh ke? Ya. Kan soalan nombor 23 tu kan macam mana nak dapat 0.00 tu? Yang ni? Macam mana nak dapat jawapan tu? Tekan kalkulator, tekan semua ni. Tekan semua terus? Tekan semua daripada ujung ni sampai ujung sini. Kamu tekan je kalkulator. Okey. Jangan tekan sikit-sikit Terus ni, terus semua sekali. Cuba tekan, dapat tak? Dapat? Apa kalkulator kamu? Kadang-kadang lain kalkulator, lain jawapan dia bagi tu. Dapat. Saya dapat 7.726 negatif 6. Dia bagi terus? Bagi terus, alhamdulillah lah. Senang soalan tu. Kan? Kalau kalkulator tu bagi terus, bonus. Dia ada kalkulator, dia bagi terus. Ada kalkulator, dia bagi yang ni, kena kira kemudian. Dia ikut jenis kalkulator lah. Kan? Sebab tu kita kena belajar tukar dia macam tu. Boleh? Okay, teruskan nombor 24 pula. Nombor 24. Saya share nombor 24 pula. Tengok. 24 ni lagi sekali kita tengok soalan ni topik apa. First sekali kita ada kotak-kotak tu kan. Ini kotak, bukan kurungan, dia kotak dia bagi 3. Ada kotak H. Lepas tu nombor dia jauh-jauh sikit dia letak. Ini bukan H, tolak 2 dia jauh sikit. Tolak 5, betul dia letak K sama dengan 1/4
kotak negatif 8H tolak 16. Ini soalan dia topik metrik. Topik metrik. Lepas tu dia letak nombor jauh-jauh. Nak cam ni nombor jauh-jauh. Kalau nombor ke dekat-dekat itu algebra biasa. Ini metrik. Okey. Bila kita buat metrik, langkah pertama macam kita buat algebra juga, kita kena masuk dulu ni 3 ni, masukkan ni. Saya masuk dulu. Masuk. Ni kita akan dapat kat sini apa? 3H tolak dengan 6. Tolak dengan 5K. Yang ini pun masuk juga ni. 1/4 darab 8. Kita akan dapat negatif 2H. 1/4 darab negatif 16 akan dapat negatif 4. Okey. Untuk metrik pula, pengiraan dia mesti mengikut kedudukan. Contoh untuk soalan ni, saya akan ambil yang depan, yang depan, yang depan. Macam tu. Jadi kita keluarkan, dia akan jadi apa? 3H tolak 5 sama dengan negatif 2H. Macam tu. Kemudian, yang belakang, yang belakang, yang belakang. Dia geng belakang pula. Geng belakang siapa? Geng belakang mula dengan negatif 6 tolak K sama dengan negatif 4. Jadi kita kena selesaikan dua persamaan linear ni. Selesaikan macam biasa je. Saya kumpulkan H. 3H tolak, panggil. Dia akan tukar jadi tambah. Negatif pergi sebelah akan tukar jadi positif. 3 campur 2 dapat 5H. Potong 5 turun bawah. Dapat jawapan H sama dengan 1. Ini linear. Yang ini sama juga. K jangan usik dia, biar dulu. Nombor tak nak. Kita nak yang sebelah kiri unknown saja, ada huruf saja. Ini bawa sebelah. Dia akan jadi negatif 4 campur 6. Negatif jadi positif. Kita akan dapat negatif K sama dengan, tekan kalkulator dapat 2. Negatif pindah, dia akan jadi K sama dengan negatif 2. Siap. Algebra kita boleh buat pelan-pelan, tak ada masalah. Algebra penting. Tekan kalkulator pun boleh, tapi yang penting kalau kamu boleh buat manual lagi bagus. Okay? Jadi kita sama belajar nanti senang sikit. Jawapan kita H1, K negatif 2C. Boleh? Kita tengok. Ingat metrik pengiraan dia mengikut kedudukan. Okey, boleh? Nombor 24? Boleh. Boleh, saya masuk. 25. 25 susah sikit darab. Tapi ada cara dia. Dia benda susah pun ada cara, jangan risau. Nombor 25. Okey. Tengok. Soalan dia kat situ, soalan tu yang saya share lah, senang sikit, ni kecil sangat lah. Saya share tu senang nampak, besar. Ni saya tulis bebas sikit. Okey. Tengok. Ya. Nombor 25. Saya selesa sikit. Okey. Sekarang cara nak buat dia adalah negatif 2041. Okey, darab. Ini darab. Nampak bracket, jumpa bracket maksudnya darab. 2 negatif 3 negatif 1 4. Okey. Metrik ni darab ke apa? Dia berdasarkan pada apa? Kedudukan. Contoh kat sini, untuk yang depan ni kita hanya ambil dia punya apa? Baris dia. Macam tu. Baris dia Okey. Jadi kat sini yang belah kanan kita akan ambil laju dia. Ambil laju dia Okey. Dan kamu boleh buat satu-satu. Boleh buat satu. Contoh kat sini saya ambil atas dengan kiri. Atas dengan kiri. Ini saya keluarkan negatif 20 jumpa dengan 2 negatif 3. Bila kita darab, kita akan dapati jawapan dia akan jadi dia silang. Bila dia silang, dia akan jadi kat sini. Ini A, ini B, ini A, ini B. A akan darab dengan A. Dia akan jadi negatif 2 darab dengan 2 campur dengan B darab dengan B.
Kosong darab negatif 3. Dapat jawapan kita negatif 4. Jadi nak tahu kedudukan dia senang je. Tengok kedudukan dia. Kedudukan dia atas, kiri. Atas, kiri. Atas, kiri. Jadi kedudukan dia negatif 4 kat sini. Jadi jawapan tu kita boleh tengok dekat objektif lah. Dekat jawapan objektif boleh tengok dah. Jawapan kita maksudnya antara C ataupun D. C ataupun D. Nampak? Okay. Jadi saya akan pilih mana untuk buat. Saya tak akan buat semua. Bila kita ada soalan objektif ni. Okay. Sekarang saya akan cuba yang bawah. Sebab saya nampak C dengan D tu. Yang bawah ni nombor dia berbeza. 3 dengan 5. 3 dengan 5. Jadi saya akan tengok. Kita nak apa? Bawah, kiri. Jadi saya akan ambil yang bawah 41. Okay. Dia jauh sepatutnya dekat sangat saya tulis. Jumpa dengan apa? Kiri. 2 negatif 3. Tapi kita fahamlah cara darab dia adalah melibatkan A dengan A, B dengan B. Jadi jawapan kita akan dapat 4 darab 2 campur dengan 1 darab negatif 3. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini adalah 5. Tekankan kita. Dapat 5 sini. Siap. Dia dah boleh tanda dah jawapan D. Walaupun semua belum siap. Jawapan dah boleh dapat dah D. Okey. Boleh yang ni paling asas sekali darab metrik ni. Okey. Kita tengok. Ni satu contoh lagi. Saya contoh sikit je. Saya buat Apa jadi kalau dia buat macam ni je? Negatif 3, 1, 5, 2. Darab dengan ni je. 3, 4. Contoh, dia darab 2 ni je. Bila dia darab 2 ni, maksudnya yang sebelah kiri kita tetap begitu. Tapi yang ini aja 1 je. Jadi maksudnya dia ada apa? Atas dan bawah saja. Dia tak ada kiri kanan. Jadi jawapan kita akan jadi 2 jawapan saja. Atas, bawah. Atas, bawah. Siapa mula-mula? Atas jumpa ni. Jadi kita akan dapati bahawa yang ni jumpa ni A darab A, B darab B. Jadi akan di negatif 3 darab 3 campur dengan 1 darab 4. Jawapan akan dapat negatif 5. Jadi kedudukan kita sama dengan atas negatif 5. Macam tu. Sebab dia cerita dia atas dengan bawah. Kiri kanan tak ada. Okey. Jadi yang bawah siapa? 5, 2, 3, 4. A darab A. B darab B. Jadi kamu akan dapat kat situ 15 campur dengan 8, 23 macam tu. Ini contoh. Okey. Ada juga soalan yang boleh akan dapatkan jawapan dia satu-satu je. Satu-satu je dapat. Okey. Kita tengok macam mana soalan satu-satu. Contoh dia bagi macam ni 1, 3, 5. Saya dapat jawapan 1 je. Jumpa dengan ini. 2, 3, 6. Ini tak boleh buat apa. Jawapan kita apa? Dia ada 1 je. Tak ada atas, tak ada bawah. Tak ada kiri, tak ada kanan. Satu jawapan je. Satu jawapan siapa? Ada A, ada B, ada C. Ada A, ada B, ada C. Sama kat konsep dia. A mesti jumpa dengan A. B jumpa dengan B. C jumpa dengan C. Jadi 1 darab 2 campur 3 darab 3 campur 5 darab 6. Jawapan kita akan dapat 39, 41. Dia macam tu. Itu pendaraban metrik nama dia. Boleh? Boleh. Okey. 25. Kita pergi nombor 26. Tengok 26. 26 kat sini cerita dia sebuah peta dilukis dengan skala. Okey, ini skala lukisan berskala. Skala dia bagi kat situ 200,000. 200,000. Hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang sungai yang panjangnya 5.5 cm pada peta tersebut. Dia skala ni
kamu kena ingat dia punya nisbah dia sebenarnya, yang ini adalah dalam lukisan tu. Dalam lukisan. Ini adalah sebenar. Dia unit sama. Contoh kalau dalam peta kita pakai unit cm, maksudnya kalau sini cm, ini pun cm. Maksudnya 1 cm dekat lukisan diwakili oleh 200,000 cm sebenar. Itu skala. Dia unit sama kan? Okey. Macam mana kita tukar kepada unit lain? Contoh meter, kilometer apa semua. Kamu kena ingatlah. Kalau meter, 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian 1 kilometer pula adalah sama dengan 1000 lebih 1000 meter. Jadi kita darab dua-dua ni, maka 1 kilometer sama dengan 100,000 sentimeter. Okey? Sebab tu bila meter ke cm, kan? Dia punya simbol dia adalah piece. Macam mana piece? Ini piece. Ni jadi 2 je. Piece. 2. 20. Kan? Kalau kilometer, dia 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Kawan tanya, kilometer berapa kilometer? Kau bagi jari 5. Dia faham 5 maksudnya. Ada 5 kosong. Okay? Jadi maksudnya kat sini bila kita tukar, dia adalah 1 cm adalah nisbah kepada berapa ni? 2 kilometer. Macam tu. Cerita dia lah. Kan? Okay, sekarang dia kata apa? Dekat peta tu 5.5 cm. Bila belah sini darab dengan 5.5, maka belah sini pun akan dia darab dengan 5.5. Siaplah jawapan kita kat situ. Kan? Jadi bila 5.5 darab 2, kita akan dapat jawapan kita. 5.5 cm adalah mewakili 11 kilometer. Habis. Boleh faham skala? Jadi kalau kemudian kat peta biasanya ada skala benda ni. Bagi skala. Okey? Okey. Dan nombor 27. 27 ni panjang soalan dia ni. Sekejap 27. Okey. Soalan nombor 7 nampak clear sikit. Jadual di bawah tak ada. Boleh letak sendiri je perkataan di bawah 27. Jadual 1 ialah jadual kekerapan longgokan yang menunjukkan 50 orang peserta dalam satu kuis sejarah. Okey. Jadi apa maksud kekerapan longgokan ni saya cerita Kekerapan. Kekerapan maksudnya bilangan. Kan? Bilangan. Contohnya dalam satu kelas kamu ada apa? Kalau kita ambil markah kan? Markah contohnya markah matematik lah. Kalau markah 40 berapa orang? Contoh kat sini kekerapan ni saya ambil 3 orang. 41 ada 2 orang. 42 ada 5 orang. 43 ada seorang. 44 ada 2 orang. 45 ada 6. Contoh macam ni. Ini contoh lah. Kan saya ambil. Ini contoh. Ini markah macam tu. Kekerapan adalah bilangan. Berapa orang? 40 ada berapa orang? 3 orang. Macam tu. Kekerapan longgokan kita
Kita longgot maksudnya yang ini 3. Kemudian 3 campur 2. Nampak sini. 3 campur 2 sini akan jadi 5. Nampak? Kemudian 5 campur 5. 5 campur 5 akan jadi 10. 10 campur 1 akan jadi 11. 11 campur 2 akan jadi 13. 13 campur 6 akan jadi 19. Jadi jumlah pelajar semua adalah 19 orang. Itu kita panggil kekerapan longgokan. Okey, yang ini kalau dia bagi kekerapan, nak cari kekerapan longgokan. Kalau terbalik macam mana? Kamu tengok. Kalau masa kita buat ni, kekerapan nak pergi kepada kita tambah. Tapi kalau dia bagi kekerapan longgokan, nak pergi kekerapan, kita kena tolak. Dia terbalik, dia kena tolak. Okey? Itu cara dia. Jadi soalan ni dia kata apa? Cari mod bagi data itu. Mod kena ada kekerapan. Mod adalah kekerapan paling tinggi. Mod sama dengan kekerapan paling tinggi. Itu adalah mod. Skor yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Contoh kat sini nombor dia, saya ambil nombor je. 14, 6, 15, 17, kemudian 16, 27, 17, 41, kemudian 18, 50. Okey. Jadi kita boleh ambil pada mana pun tak ada masalah. Biasa cuma bila kita tolak, biasanya kita tolak pada yang besar ke kecil. Besar ke kecil kita tolak. Okey, contoh 50 tolak 41. 50 tolak 41, kita akan dapat 9 sini. Okey, kemudian 41 tolak 27, ambil kalkulator, 41 tolak 27, kamu akan dapat 14. 14. Macam tu. Okey, kemudian 27 tolak 17, kita akan dapat 10. Okey, 17 tolak 6, kita akan dapat 11. Okey, 6 tak payah tolak 6. Ini kita ambil kekerapan. Ini adalah kekerapan longgokan. Okey, bila dah dapat macam ni, tengoklah kekerapan tertinggi siapa. Kalau tinggi yang ini 14. Jadi jawapan kita bukan 14, jangan jawab 14. Tak ada pun kat ABC. Jawapan dia kena tengok siapa punya 14, dia berapa punya. Tengok 17. Maksudnya skor 17 ada 14 orang. Jadi mod kita siapa? Mod mesti ambil kat atas. Kira kat bawah. Mod kat atas. Jadi jawapan kita mod adalah sama dengan 17. Iaitu C. Okey. Boleh faham tak ni? Panjang juga cerita dia. Macam mana dapat mod tu? Mod kekerapan tertinggi. Kekerapan tertinggi. Yang 17 tu. 17 kita tengok siapa punya atas. Kekerapan dia 14, jadi jawapan dia adalah 17. Maksudnya apa? Maksudnya 17 ni apa? 17 ni umur. Pelajar yang umur dia 17 tahun ada 14 orang. Kekerapan ni maksudnya bilangan dia berapa orang. Mod adalah apa? Kekerapan ataupun bilangan yang paling banyak sekali. Paling banyak sekali adalah 14. Siapa yang paling banyak? 17. Boleh? Siapa? Mukri? Boleh. Boleh. Okey. Nombor 27, 28 tak? Okey, 28. 28 ni kita pernah buat revision juga. Peluk kotak ni pernah buat. Julat antara kuartil. Jadi saya akan ambil maklumat dulu. Nombor 28. Kotak ni saya main lukis je, tak ada masalah sebab benda apa yang terlibat je. Kita ambil. Yang ini kita ambil ujungnya dah kita panggil dia tu. Ini minimum. Ini maksimum. Ini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Okay, tengok. Kita baca dekat soalan kan. Minimum dia 21. 21. Kalau dua kotak tu bukan 22. Kalau 22 sampai tengah je 25. Itu adalah 21. Kuartil pertama dia 24.
Kuartil kedua dia tengah-tengah berapa? 25, 26, 27, 28. Kuartil ketiga 31, 32. Maksimum dia 40. Okey? Ni boleh faham ambil daripada graf dia. Kalau soalan dia tanya julat. Julat formula dia adalah maksimum tolak minimum. Maksimum tolak minimum. Jadi jawapan kita julat adalah 40 tolak 21 dapat situ 19. Ini kita panggil dia julat. Okey. Tapi kalau soalan tanya julat antara kuartil, dia lain. Julat antara kuartil. Julat antara kuartil siapa? K3 tolak K1. K3 tolak K1. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kuartil ketiga siapa? 32. Tolak kuartil pertama 24. Okey, 32 tolak dengan 24 dia akan jadi berapa? 8. 8 8. Jadi 8 ni apa? 8 adalah julat antara kuartil. 19 julat sahaja. Ni jaga situ kan. Julat antara kuartil dan julat sahaja. Jadi kat sini jawapan kita mana? A. Boleh faham tak? Nak ambil macam mana? Faham. Boleh Okey, 29. 29 topik set. Set. Senaraikan semua subset. Ini macam ni cerita dia, semua subset. Ni kadang-kadang confuse juga soalan ni. Dia bagi sikit, dia minta banyak betul. Okey. Nombor 29. Dia kata set P kita ada berapa orang? Ada 3 orang. A, B, C. Okey. Dia nak apa? Subset. Subset macam ni. Subset. Mula-mula dalam rumah ni ada 3 orang. Ada A, ada B, ada C. Dalam rumah ni ada 3 orang. Kadang-kadang rumah ni tak ada orang. Kadang-kadang rumah tu tak ada orang. Bila rumah tak ada orang, namanya adalah set kosong. Orang pertama. Rumah tak ada orang. Kan? Jadi, lagi satu, dalam rumah tu boleh ada A saja. Boleh. Ada B saja pun boleh. Ada C saja pun boleh. Ini kita panggil subset. Ataupun dalam rumah tu ada 2 orang. Ada 2 orang. Siapa 2 orang tu? 2 orang tu adalah A, B atau A, B atau A, C atau B, C. Ada 2 orang. Kan? A, B. Itu. A, C. Banyak. Sorry. A, B, A, C. B, B, A. Mana dia tak boleh? Tak boleh. Dia A, B, A, C, B, C macam ni. 2 orang maksudnya. Siapa 2 orang tu? A dan B atau A dan C atau B dan C. Ni je. 3 je. Okey, kemudian dalam rumah tu juga boleh ada 3 orang. A, B, C. Nampak? Ini yang kita panggil dia subset. Jadi jawapan kita dia sepatutnya ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Mana satu jawapan kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawapan D. Boleh? Ini kita panggil dia subset. Pergi nombor 30 pula. Tengok. Set dia mudah sikit. 30. Dia ada bagi gambar raja. Ada 2 bulatan. Ada kotak. Kotak dia ini P. Ini R. Ini Q. Dalam kotak ada 2 nombor. 2 dan 4. Dekat dalam P ada 1 dan 3. Tengah-tengah ni ada 5. Sini ada 6, 7. Okey. Soalan dia kata apa? Menunjukkan gambar rajah Venn set semester PQR. Senaraikan semua unsur bagi P
prime silang dengan Q kesatuan dengan R. Ini soalan nak P prime silang dengan Q kesatuan dengan R. Jadi saya akan senaraikan satu persatu. Mula-mula P prime. P prime maksudnya tutup P. Habis semua, tutup habis. Kan? Habis semua. Yang tinggal apa? 6 dan 7. Buka. Kemudian Q. Q kat sini ada 4, 5, 6, 7. Okey. R dekat sini ada 2 dan 4. Okey, sekarang apa soalan dia? Dia suruh senaraikan. Jadi kita kena baca daripada kiri ke kanan. P prime silang dengan Q. Silang ni maksudnya simbol dia adalah silang. Kita baca dia persilangan, silang. Tapi nak kira dia kena cari yang sama. Kena cari yang sama. Jadi kat sini jawapan kita akan dapat 6 dan 7. Nampak? Jadi 6 dan 7. Okey. Yang ini simbol dia adalah kesatuan. Kesatuan. Union. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia gabung. Gabung dia terus. Jadi jawapan kita dia kata yang ini gabung dengan yang ini. Bila kita gabungkan, maka kesimpulan kita, jawapan kita akan jadi 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Jawapan kita mana? C. Boleh set boleh faham lah insyaAllah. 31. Panjang 31. Saya buka separuh-separuh sikit. 31. Rajah 12 menunjuk ialah gambar rajah Venn yang tidak lengkap yang menunjukkan bilangan unsur dalam set semester A, B, C. Okey, tak lengkap kata. Okay, saya akan buat balik nombor 31 situ. Ada bulatan, ada 2 kotak yang bertindih. Bolehlah. Betul eh? Betul. Itu ada kotak besar. Okey. Yang ini A, bulat ni B, kotak ni C. Tengah-tengah ni ada 4. Ni ada ruangan ni ada 1. Ruangan yang kat luar sekali ada 8. Itu saja dia bagi kan. Okey. Soalan dia kat sini, dia kata A adalah ahli persatuan bahasa Melayu. BM. Kemudian B bahasa Inggeris. English. C adalah matematik. Maths. Okey. Apa soalan seterusnya? Dia kata apa? Diberi bahawa NB prime 12. Apa NB prime? NB prime ni bilangan kita tutup B. Kalau kita tutup B ni bulat ni tutup. Yang tinggal kawasan ni, kawasan ni, kawasan ni. Nampak? Dia kata semua kena apa? Ada 12. Semua kena ada 12. Tapi kita baru ada apa? 8 campur 1, 9. Jadi siapa yang satu ruang lagi yang perlu isi? 12 tolak 9, sini 3. Dia kena isi, kena lengkapkan satu-satu. Yang kedua dia kata NA silang B. NA silang B. A silang B sama dengan 10. Mana A silang B? A dengan B bersilang kawasan ni. Saya warnakan. A dengan B bersilang kawasan ni. Wah, itu kawasan A dengan B bersilang, bertindih. Kan? Bertindih A dengan B kan? Dia kata ada berapa situ? Ada 10. Kita dah ada 4. Jadi berapa orang kat sini? 6. Kita main tolak-tolak tu je. Yang ketiga dia kata B silang C. B silang C. Berapa dia bagi B silang C kat sini? B silang C 15. Okey. B silang C sini.
Itu B silang C. B silang C. Berapa dia bagi? 15. Jadi kita dah ada 4. Jadi 15 tolak 4, 11. Macam tu. Okay. Soalan dia. Hitung beza antara bilangan ahli persatuan Melayu dengan bilangan ahli persatuan matematik. Melayu, bahasa Melayu mana? A. Ada berapa orang A? Jadi kita akan tengok bilangan A adalah seramai kawasan A semua ya. A. 13. Okey, kemudian kita seorang lagi matematik pula. Matematik C, semua C. Tengok semua C. Jadi bilangan C adalah sama dengan 5 campur 11, 16. Dia nak apa? Beza. Beza. Beza maksudnya tolak. 16 tolak 13, jawapan akan dapat 3. Siap. Okey? Ada soalan? Ada. Ada. Okey. Terus nombor 32. Okey, nombor 32 garis lurus. Garis lurus. Topik garis lurus kan? 32. Dia minta apa kat situ? Satu garis lurus melalui titik -2, -11 dan 47. Okey. Cari pintasan Y garis lurus itu. Pintasan Y. Apa pintasan Y? Jadi kita tengok formula kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Yang mana M ni adalah kecerunan. C ni adalah pintasan Y. Dia nak cari pintasan Y, kita kena cari M dulu. Kan? Dapat M baru boleh cari Y. Jadi M kita apa? Formula kita M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Masukkan. Contoh yang ni mana satu, mana dua, satu pun tak ada masalah. Contoh kalau kamu ambil yang bawah ni jadi 2. Yang atas jadi 1. Jadi saya akan ambil 7 tolak -11. Per dengan 4 tolak -2. Kita akan dapat kat sini 18. Bawah dia 6. Jawapan akan dapat 3. M sama dengan 3. Itu kecerunan. Jangan bagi jawab pula. Memang jawapan tak ada pun kan. Okey, kecerunan isi kat sini. Y sama dengan 3X tambah C. Nak cari C, kita kena ada XY pula. Maksudnya kita ambil mana-mana koordinat yang sesuai. Contoh nak senang kira ambil yang positif lah. 4 dengan 7. Bisa masukkan. Nak cari C kan. Y kita 7. X kita 4. Sama dengan C. Jadi kita akan dapat 7. 3 kali 4, 12. Pindah sebelah, tolak 12. Sama dengan C. Jadi C akan jadi -5. Ini topik garis lurus. Boleh ke? Kenapa Y itu 7? Y itu 7 sebab kita ambil yang ini. Masuk sini. Saya tak ambil ni sebab ada negatif. Dia boleh ambil mana-mana tapi ambil yang positif lah. Lepas tu saya gantikan Y dia 7. X kita 4. Nampak? Ini sama dengan pula. Ini patutnya apa? Campur. Okey. Boleh faham? Boleh. Boleh ya? Ini kita panggil dia persamaan garis lurus. Okey. Tapi kalau dia bagi macam ni kadang-kadang persoalan macam ni. Dia bagi graf. Dia bagi garis, dia tunjuk pintasan. Sini satu, sini satu. Okey. Dia kata kat sini 6, sini 3. Untuk soalan ni dia kata cari persamaan garis lurus. Kan? Persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Kalau dibagi macam ni senang. Langkah pertama yang ini namanya pintasan Y.
Jadi automatik dia juga adalah C. C tak payah kira. C dapat dulu 6. Okey. Yang ini pintasan Y, yang ini pintasan X. Okey. M kita simple je. Formula kita M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Ini pun dia bagi dalam exam. Masukkan saja. Negatif pintasan Y kita 6. Pintasan X kita 3. Dapat negatif 2. Jadi jawapan kita masuk balik. Y sama dengan negatif 2X. C kita 6. Persamaan gaya lurus. Akhirnya hanyalah Y dengan X saja yang tidak ditulis. Tapi sebelum tu digunakan. Y dengan X kena guna untuk cari keturunan. Y dengan X juga boleh guna untuk cari pintasan. Macam soalan atas. Ini contoh persamaan garis lurus SPM. Okey. Pergi nombor 33 pula. 33 topik form 4. Ujung-ujung form 4. Form 5 pun ada 2. Topik kebarangkalian. Kebarangkalian. Jadi kebarangkalian kita kena senarai dulu maklumat dia bagi. Terdapat 22 biji apple merah. Merah ada 22 biji. 18 apple hijau. Hijau ada 18. Di dalam sebuah kotak. Jadi kita kena tambah satu lagi. Semua S. Semua campur lah. Campur maksudnya 22 campur 18, 40. Ini kena tambah. Untuk kebarangkalian kena ada semua. Kemudian dia kata apa? Berapa bilangan apple merah yang perlu digantikan dengan apple hijau supaya kebarangkalian memilih sebiji apple hijau sarawak menjadi 3/5. Bila dia kata bilangan apple merah yang perlu diganti dengan apple hijau. Maksudnya apa? Dia akan buang yang merah tambah hijau. Buang yang merah tambah hijau. Jadi maksudnya kat sini berapa biji hijau tu? Kita panggil dia X. Maksudnya kalau saya tambah sini dengan X, sini kena tolak X. Macam tu. Tambah sini X, sini kena tolak X. Okey. Setiap kali kita tambah X kat sini, maka yang ini pun akan jadi tidak berubah. Kenapa tak berubah? Tetap 40 sebab apa? Kalau saya tambah 5 sini, sini saya buang 5. Sebab tu dia tak ada, jangan tambah X ni. Dia tidak berubah. Soalan tanya apa dia kata? Kebarangkalian memilih sebiji apple hijau. Apple hijau, nak pilih apple hijau adalah bilangan dia bahagi semua. Okay, kebarangkalian, simbol dia PA sama dengan bilangan A, apple, bahagi dengan bilangan semua. Okay, jawapan kita akan ambil kat sini. Ni berapa bilangan hijau? 18 campur X. Per dengan, okay, semua apa? 22, semua 22 pula. 40. Per 40, dia kata menjadi 3/5. Jadi kita dah boleh cari nilai X. Macam mana kita darab silang pun boleh. Tekan kalkulator pun boleh. Jadi 18 tambah X sama dengan 3/5. 40 naik atas darab 40. Kamu ambil kalkulator. Kamu akan dapat jawapan 24. Jadi 18 kena pindah sebelah pula. Dia akan jadi X sama dengan 24 tolak 18. Jadi kita akan dapat 24 tolak dengan 18. Jadi jawapan kita akan jadi berapa ni? 6. 6 kan? Betul 6. Boleh faham ke ni? Boleh. Boleh kebarangkalian pecahan. Cerita pecahan. Nombor 34. Tengok nombor 34. Dalam rajah 13, 34. Dalam rajah 13 menunjukkan 6 kepingkat huruf di dalam sebuah beg.
Dua keping kad dipilih secara awak pada beg itu tanpa pengembalian. Hitung kebangkalian bahawa kedua-dua kad itu bukan huruf vokal. Okey, kedua-dua kad bukan huruf vokal. Ini cara saya buat. Biasanya saya akan buat ruang sampel. Saya tunjukkan ruang sampel lah. Random saya akan buat R-A-N-D-O-M. Random. Sini pun random. R-A-N-D-O-M. Random. Okey. Bila kita buat, dia kata tiada pengembalian. Tanpa pengembalian maksudnya R tak boleh jumpa dengan R. R dengan R pangkah. A dengan A pangkah. Macam buat jadual bola sepak ni. N dengan N tak boleh. D dengan D tak boleh. O dengan O tak boleh. M dengan M tak boleh. Yang lain semua boleh. Maksudnya kat sini akan jadi apa? RA. Sini RN. RD. RO. RM. Yang ini AR. Sini AN. AD. AM. AO tertinggal pula. AO dengan AM. Macam tu. Dan seterusnya semua. Okey. Tapi apa yang dia nak? Yang dia nak adalah, saya buat kotak tu. Mak tak cantik pula kan? Tak apalah. Halal. Yang dia nak kat sini adalah kebarangkalian kedua-dua kad tu bukan huruf vokal. Huruf vokal adalah A, E, I, O, U. Ini kita panggil huruf vokal. Dia kata bukan huruf vokal. Dua-dua bukan huruf vokal. Yang mana kita ambil? Kalau bukan huruf vokal, saya tanda dulu kan. Okay. R, kita akan ambil ni. RN boleh, RD boleh, RM pun boleh. Nampak? Kan? Kemudian A langsung tak boleh. Seko pun tak boleh sebab A adalah huruf vokal. N kita boleh ambil kat sini. NR, NA tak boleh. ND, NO tak boleh. NM. Jadi ada 3 orang. D, DR, DN, DO tak boleh. DM. Ni pun ada 3 orang juga. O tak boleh langsung sebab apa? O adalah huruf vokal. M, MR, MN, MD. MD. Ada 3 juga. Ini bilangan semua kita panggil dia huruf vokal tidak dipilih. Tak ada huruf vokal. Dan nak kira kebangkalian pecahan. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 daripada semua. Semua berapa? Semua kalau kamu kira atas 6. Sini pun 6. Okay, jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Tolak dengan ni. Ada 6 pangkah. Semua adalah 30. Jadi 12/30. Tekan kalkulator, kecilkan dia. Kita akan dapat kalau CP3 akan dapat 4/10, 2/5. Okey. Macam mana? Boleh tak? Cikgu macam mana dapat 36 tu? 36 ni bilangan semua. Ni 6. Kan? Ni pun 6. Jadi 6 darab 6 semua ada 36 kotak. 6 darab 6. Ni kotak-kotak ni semua ada 36 kotak. Tapi kita bukan nak 36 sebab yang pangkah ni ada apa? Ada 6. Jadi saya ambil 36 tolak 6 tinggal 30. Boleh? Oh, boleh. Ya, okey. Ni kena ingat yang ni pangkah ni sebab apa? Tidak tanpa pengembalian. Kalau dengan pengembalian letak balik pangkah ni. Dia ada boleh jadi nombor, boleh jadi apa? Huruf balik. Okey. Yang ni buat macam biasa buat kotak-kotak ni pun boleh. Tapi kalau banyak sangat SPM saya tak akan bagi banyak. Ini 6 huruf pun cukup dah ni, jenuh dah. Kan? Okey. Tengok soalan nombor 35.
35 adalah pi, carta pi. 35 carta pi. Dalam topik carta pi ni kita panggil dia sekali dengan topik kita panggil piktograf. Dia ada bar chart, dia ada pi, dia ada graf titik, kemudian dia ada piktograf. Okey. Rajah 14 ialah carta pi yang menunjukkan jenis darah. Jenis darah AB. AB kedekut ni. A 54. B. Ni O. Okey. Jadi kat sini langkah pertama, kalau kamu jumpa pie chart ni, kamu kena lengkapkan pie chart. Pie chart ni tak lengkap. Contoh macam ni, sini sudut tak lengkap, ni sudut tak ada. Kan? Dan kita kena tahu, semua sudut adalah apa? 360. Jadi kita kena kira O berapa? Kan? O dia adalah kita ambil 360 tolak kotak ni maksudnya apa? 90 tolak 70 tolak 54. Tolak macam tu je. Okey. Kat sini kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 146. Cuba try. Tekan kalkulator dapat 146. Okey, yang ini adalah 146. Diberi bahawa bilangan penderma darah jenis O ialah 730. Itu tak. O 730 orang. Okey. Hitung bilangan penderma darah A. Jadi A tak tahu. Nampak? Jadi cara dia senang je. Dia nak apa? Dia nak penderma darah A. Jadi kita buat A. Berapa sudut dia? Bahagi sudut dia. Nampak? Kan? Sama dengan okey. Untuk yang dia bagi siapa? O. O ada berapa? 730. Berapa sudut dia? 146. Macam mana nak kira? Kita potong 70 darab atas. Siap. Tekan kalkulator ambil. Dapat 350 orang. Macam tu. Itu kita kira pie chart. Pie chart. Carta pie. Boleh? Okey. 36. Ubahan. 36 topik tingkatan 5. Tajuk ubahan. Okey. Ubahan ni dia ayat dia. Kena ikut ayat dan ada penggiraan sikit lah. Nombor 36. Isi padu air V. Di dalam sebuah tangki. Berubah secara songsang. Tengok. Berubah secara songsang. Cara tulis dia. Berubah secara songsang. Kat bawah. Secara songsang dengan kuasa 2 massa. T. Jadi kuasa 2T. T kuasa 2. Ini kita panggil dia kuasa 2T. Okey. Secara songsang. Ya, atas kena letak apa? 1. Ini kita panggil secara songsang. Kalau secara langsung, atas. Langsung atas, songsang bawah. Itu cerita dia. Okey. Kemudian dia kata, apabila T3, V sama dengan 20, kita boleh dapatkan persamaan. Iaitu kita tukar. Ni tukar kepada sama dengan 1 ni bertukar menjadi K. Okey. Jadi nak cari K, kita kena pindahkan ni ke sebelah. Iaitu V darab dengan T kuasa 2 adalah K. Masukkan V kita tadi 20. T kita 3 kuasa 2. Dapat 180. Nampak? Jawapan kita kat situ. Masuk balik K. Oleh sebab itu jawapan kita akan V sama dengan 180 per dengan T kuasa 2. Ini topik ubahan. Cara nak buat persamaan.
Okey? Boleh faham? Faham. Faham Ya? cikgu. Okey. Kita teruskan nombor 37 pula. Sekejap Okey, nombor 37 pun ubahan juga. Ubahan juga 37. Tengok apa perkataan dia. Nombor 37 dia bagi kat situ adalah pemboleh ubah Y berubah secara langsung. Y berubah secara langsung. Langsung maksudnya atas. Kan? Dengan apa? Punca kuasa 3X. Punca kuasa 3X. Kita tulis. Dan secara songsang dengan Z. Secara songsang dengan Z. Maksud Z kat bawah. Secara songsang dengan Z. Okey. K, A, B adalah pemula. Cari nilai A dan nilai B. Oh, ini simple je. Dia bagi macam ni je. Jadi kita kena tukar dalam bentuk indeks. Iaitu Y sama dengan K. Punca kuasa. Punca kuasa kita panggil dia. Nak tulis dia kena guna formula power root. Power root. Power tu kuasa. Root tu punca. Kan power root. Power macam ni. Ni X ni kuasa dia 1. Jadi maksudnya kita akan ambil 1 X satu lagi sorry. 1 per dengan punca dia 3. Jadi 1/3. Kuasa 1/3. Okey. Manakala Z pula tak ada kuasa, kita tulis dia Z1. Okey. Tapi soalan nak dia bagi Y sama dengan KX A Z B. Maksudnya Z dia tak boleh kat bawah. Dia kata naikkan ke atas Z. Bila kita naikkan ke atas, dia berubah sifat. Dia akan jadi yang ni tak kacau. 3. Z tu akan bertukar menjadi -1. Atas bawah kuasa negatif. Dan jawapan kita akan dapat A kita adalah 1/3. B kita adalah -1. Jawapan C. Ni kena ingat indeks kan. Satu punca kuasa. Kalau punca kuasa contoh saya bagi kat sini. Akan kamu dapat kat sini dia bagi M kuasa 3. Yang ini dia bagi macam ni je. Sudah. Ini kita tulis sebagai apa? M kuasa 3. Punca kuasa tak ada nombor maksudnya 2. Punca kuasa kalau tak ada nombor maksudnya 2. Sebab tu kalau dia bagi A macam ni je. Ni langsung apa pun tak ada nombor. Ni je. Ini maksudnya A kuasa tak nampak 1. Ini 1. Punca kuasa 2. Kuasa 1/2. Okey. Itu kita panggil dalam topik indeks. Kalau dia bagi kat sini 1 per pula. 1 per Y kuasa 2 punca kuasa X. Kuasa 5. Contoh. Dia nak semua naik ke atas. Sudah. Kalau semua naik ke atas, Y naik atas jadi -2. Okey. X naik atas akan jadi negatif juga. Tapi 5/2. Kena ingat. Sistem dia dalam indeks. Boleh faham okey? Cikgu kenapa 5/2? 5/2 sebab kuasa dia 5, punca dia punca 2. Kalau tak ada 2. Negatif sebab apa? Bawah naik atas. Oh, faham. Boleh okey. Sekarang kita tengok 38. Wow. Panjang cerita 38 ni. Kan? Kita tengok cerita dia sikit-sikit lah. Buka. 38. Apa soalan dia pasal apa?
Rozimah telah membeli insurans motor bagi keretanya. Insurans motor. Topik yang paling saya tak suka. Insurans. Insurans motor bagi kereta dia dengan peruntukan deductible. Okey, kat sini ada deductible 400. Standard lah. Insurans motor memang kereta ke apa benda memang deductible dia standard satu Malaysia 400. Jadual 2 menunjukkan tidak lengkapnya kerugian yang dialami oleh Rozimah disebabkan oleh kemalangan dalam tempoh perlindungan insurans. Okey. Kat sini dia beritahu apa? Bulan Februari dia punya kerugian tak ada. Bulan Jun kerugian dia 280. Bulan November kerugian dia 750. Macam tu. Kan? Ini asyik accident saja Rozimah ni. Kan? Bawa apa, macam mana buat kereta. Macam ada dia accident tu orang langgar dia. Okey. Tengok apa lagi bawah dia kita. Diberi jumlah pampasan yang dituntut oleh Rozimah ialah 540. Dia tuntut 540. Hitung kerugian yang dialami Rozimah pada bulan Februari. Okey. Nak kira dia senang je dia macam ni. Deductible ni maksudnya jika berlaku sebarang aksiden kenderaan motor ke kereta ke, kamu langgar orang ke orang langgar kamu ke, dia tak kisah kalau nak cepat kan. Okey. Deductible ni maksudnya kita tetap akan disaman sebanyak 400. Baru kita boleh claim insurans. Nampak? Jadi kalau bulan Jun yang ini kereta dia bumper lah, orang langgar kena cium sikit, rugi sebanyak 240. Adakah dia akan tuntut? Dia tak tuntut. Kalau dia tuntut bodoh. Kenapa bodoh? Dia rugi 280 je. Dia nak tuntut insurans. Insurans kata kena bayar 400 dulu. Nampak? Insurans kata kena bayar 400 dulu. Dia rugilah sebab benda ni tak sampai 400. Benda ni tak payah tuntut. Tidak boleh dituntut. Kita anggap tak boleh tuntut. Rugi kalau tuntut. Insurans pun akan beritahu tak boleh tuntut. Kenapa? Saya malas nak cerita tapi tak payah tuntut lah. Kata bodoh marah. Ini cerita. Tu cerita dia. Jadi yang ni pula apa? 750. Boleh tuntut tak? Boleh tuntut. Berapa banyak dia dapat? Dia kena bayar 400. Macam mana pun. Bila dia kena bayar 400, yang dituntut adalah sebanyak 350 saja dituntut. Nampak? Okey. Dia tanya sini berapa? Okey, berapa lagi? Yang dituntut. Jadi kat sini 3540 tolak dengan 350, kita akan dapat 190. 190. Maksudnya sini adalah 190. Maksudnya dia berjaya tuntut. Kalau dia berjaya tuntut, maksudnya nilai kerosakan dia mesti lebih pada 190 sebanyak apa? 400 lebih. Jadi berapa sini? Sini adalah 590. Sebab tu dia boleh claim banyak. Okey? Sebab tu kadang-kadang kamu tengok kenapa kalau orang langgar sikit saja, aduh, langgar sikit ni pening ni, langgar sikit. Kan? Langgar sikit je memang orang marah. Kalau nak langgar bagi kemek tu, puas hati. Jangan langgar sikit-sikit. Kan? Kalau langgar sikit-sikit orang marah, langgar sikit kerana langgar apa, calar sikit je kan. Pergi hantar repair, bengkel kata 200 je ni, cat sikit kan. Kita punya deductible 400. Tu orang marah. Kan? Betul. Tapi pandai-pandailah cerita-cerita lah. Benda dia kemalangan berlaku kan. Sebab tu kalau kamu tengok kalau dalam cerita orang putih, kadang kita heran tau kenapa tengok dekat jalan dia punya cerita dia kadang kereta datang langgar terus langgar. Break pun tak. Kan? Macam tas tonoh je sebenarnya dia geram. Kan? Geram. Kalau sikit tak boleh. Claim insurans. Banyak-banyak tu macam ni. Boleh faham apa maksudkan deductible? Deductible sebenarnya kalau kat Malaysia kita dia tak bagi tahu lah. Kalau kamu pergi accident, kamu pergi balai polis buat report, polis kata kalau cik nak claim insurans boleh, saya kena saman dulu 400. Sebenarnya benda tu adalah deductible. Kalau dia bagi tahu, oh cik kena bayar kat insurans dulu 400, baru boleh cik claim. Mampus siapa nak claim? Ya, kita kerajaan Malaysia buat macam tu. Jadi polis tu akan tolong uruskan semua sebenarnya. Jadi
Bila kamu pergi buat report dekat polis, cakap elok lah kan. Duit tu yang dapat 400 tu bukan untuk dia pun. Untuk repair kereta tu balik. Okay? Boleh faham tak ni? Apa yang maksud deductible? Faham. Boleh. Boleh jadi kalau nanti kalau berlaku apa kemalangan, kalau sikit-sikit tu kan, redor je lah kan. Okay? Encik Tam. Nombor 39. Encik Tam. Tan. Membuat pinjaman peribadi sebanyak 20,000. Dia buat personal loan ni. Ni penting kat pengiraan ni kan. Dari sebuah bank dengan kadar faedah 4% setahun. 4% setahun. Tempoh bayar balik adalah selama 5 tahun. 5 tahun. Okey. Berapakah ansuran bulanan? Yang ini formulanya ada diberikan dalam senarai formula kamu dalam buku. Kalau kamu tengok dalam senarai buku dia awal-awal sekali dia bagi. Awal-awal sekali. Ini contoh saya tunjuk. Ini formula. Nampak dia bagi. Jumlah bayaran balik. Ini formula dia. Jumlah bayaran balik. APPRT. APPRT. Kita tengok jumlah bayaran balik. Jadi jumlah bayaran balik sama dengan A campur dengan A pula salah. Apa saya tulis ni? A itu adalah jumlah bayaran balik. A adalah maksud jumlah bayaran balik kan. P campur dengan PRT. Okey. P ni adalah principal. Principal maksudnya berapa kita pinjam. P sama. Ni P sama. R ni adalah kita punya rate. Rate tu maksudnya kita punya interest rate tu berapa. Faedah kita. T ni time. Time adalah masa dalam tahun. Masa dalam tahun. Kan? Jadi kat sini A kita adalah sama dengan 20,000 campur dengan 20,000 darab dengan 4%, 4/100, jangan buat 4 saja. Masa dia bagi 5 tahun. Okey, ambil kalkulator, kira. Okey, ya, apa dapat 20,000 campur 20,000 darab dengan 4%. Peratus boleh, nak pakai peratus boleh, nak pakai apa? Per 100 pun boleh. Darab 5. Jadi kita akan dapat 24,000. 24,000 yang dia kena bayar. Tapi dia nak apa ni? Dia tanya ansuran bulanan. Jadi dalam masa 5 tahun ni berapa bulan? 5 tahun sama dengan 5 darab 12 bulan. Jadi kena bahagilah sebanyak 60 bulan. Kan? Dapatlah ansuran bulanan ni sebanyak sama dengan 400 sebulan. 400 sebulan. Okey? Faham tak? Boleh faham? Okey. Semula aku. Boleh. Gimana? Macam mana dapat 60? 60 ni? 60 sebab dia nak yang ini pengiraan kita dalam tahun. Yang 24,000 ni kan? Jumlah semua dia kena bayar. Dalam masa 1 tahun. Bukan 1 tahun. Jumlah semua kena bayar. 5 tahun lah. 5 tahun. Jadi sebab kita nak cari ansuran bulanan, kita kena bahagilah bulan. Dalam 5 tahun kali 12.
ada 60 bulan. Nampak? Oh, okey. Jadi kalau kita ambil lagi tinggi tahun ni, lagi kecil lah dia punya ni. Lagi kecil pada ansuran tu. Dia sama juga macam kita kira untuk beli kereta. Beli kereta, beli rumah sama juga. Cara pengiraan dia sama. Cara bayaran balik dia lebih kurang sama. Boleh? Okey? Boleh. Jadi kita tengok satu lagi soalan. Iyalah soalan kertas satu dia sampai 40 saja Nombor 40. Rumah Puan Aminah mempunyai nilai tahunan. Ni rumah dia. Nilai tahunan sebanyak 520,000. Jika cukai pintu yang dibayar oleh Puan Aminah bagi setiap setengah tahun ialah 572. Cukai, dia bayar cukai ni. Cukai pintu. Setengah tahun setengah tahun. Tahun adalah sebanyak 572. Okey? Mana soalan dia? Hitung kadar cukai pintu tahunan bagi Puan Aminah. Kadar cukai pintu tahunan bagi Puan Aminah. Okey, macam mana kita nak kira kadar peratus kadaran dia? Biasanya kita akan guna formula pun dia bagi. Tapi kat sini cukai pintu dia tak bagi cukai pintu. Sekejap tengok Sepatutnya dalam buku dalam senarai formula ni, mungkin senarai formula saya ni senarai formula lama. Sepatutnya kalau senarai formula baru dia patutnya ada benda ni, cukai pintu dia. Dia mesti ada jadual dia. Ataupun dia bagi formula dia, formula. Dia ada tak tak ada je terus Formula basic je. Okey. Jadi kalau macam ni kita pakai formula basic lah. Formula basic maksudnya jumlah cukai tahunan sama dengan 520,000. 520,000 darab dengan dia punya rate. Dia punya rate dia Dia punya rate dia tak tahu berapa kat sini. Berapa rate dia bagi sebab dia suruh cari rate dia X peratus. Itu kita cukai dia. Kan? Tapi sebab Puan Aminah bayar setengah tahun. Kalau setengah tahun maksudnya setahun berapa? Kita darab dulu. Setahun maksudnya dia kena bayar sebanyak 1,408. Betul? Kira sekejap. 572 kali 2. 1,144. 8 pula. 1,144. Ini dia kena bayar dalam masa setahun. Jadi berapa rate dia ni? Macam mana kita nak kira rate dia? X dia berapa rate dia? Okey? Jadi kita kira senang je. Kita ambil bahagi je lah ni. Ni bahagi dengan ni. Kita akan dapat X peratus sama dengan 1,144 per dengan 520,000. Okey? Kami ambil kalkulator, kamu kira je terus. Kita akan dapat 1,144 bahagi dengan 520,000. Okey? Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 0.0022. Nak jadikan peratus, darab 100. Dia akan jadi 0.22%. Ini kita panggil dia kadar cukai tahunan dia. Boleh? Kenapa saya dapat 2.2 kali 10 negatif 3? Itu yang tadi kita belajar nombor piawai tu. Ni 0.0022
dia tukar dia apa? 2.2. Ada berapa kosong kat depan? Ada 3. Maksudnya 10 kuasa negatif 3. Kalkulator bagi dalam bentuk piawai. Kamu darab dia 100. Dia akan jadi 10 kuasa negatif apa? Negatif 1 pula nanti. Faham. Kan? Dia bagi macam ni je. Tapi senangnya rate dia sebab apa? Kadang-kadang yang ini dia bayar setengah tahun. Ada yang bayaran ikut suku tahun ataupun 3 bulan sekali. Pun ada juga 3 bulan sekali. Kalau banyak sangat dia boleh bayar 3 bulan sekali. Tapi biasanya cukai pintu ni kita akan bayar setahun sekali terus lah kalau tak banyak. Ini rumah dia rumah besar ni, 520,000 nilai dia. Kan? Okey. Macam itulah contoh-contoh soalan SPM. Dan kamu tengok daripada semalam kita buat, kebanyakan soalan dia adalah berdasarkan kepada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tetapi ada juga soalan-soalan melibatkan form 1, form 2, form 3 tapi tak banyak. Lepas tu mungkin lepas ni saya akan fokus dulu pada topik-topik tingkatan 4 dan 5. Lebih banyak soalan, insya-Allah. Kemudian saya mungkin akan cuba bagi kamu latihan lah. Bukan ujian, saya tak suka bagi ujian kamu. Sebab kalau ujian nanti kamu buat, nanti kamu rasa cek exam pula. Exam SPM nantilah. SPM kamu pergi exam. Ini semua kita hanya bincang sendiri, tengok soalan, bincang dengan harapan dalam SPM nanti soalan macam tu lebih kurang masuklah, senanglah kita jawab. Okey? Jadi untuk hari ini setakat ni dulu. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Go. Okay, baik sama-sama. Terima kasih, Go.